Nurul Izzah yakin Pakatan Harapan akan kalah 2 PRU akan datang. Puat mahu beli lukisan Parlimen Beruk Sultan Selangor. Isu basikal lajak, kenapa pembangkang salahkan Najib? UMNO dan DAP sepakat tolak Nur Hizam Bakti. Pelik, isu debat, tiba-tiba PKR tuding jari pada Najib. Pakatan Harapan mungkin memerlukan sekurang-kurangnya 5 tahun atau 2 pusingan pilihan raya umum untuk kembali menguasai Putrajaya, kata Ahli Parlimen Permatang Pau Nurul Izzah Anwar. Bekas naib Presiden PKR itu berkata, gabungan itu juga diramal berdepan laluan sukar dan kehilangan banyak kerusi Parlimen dan Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya umum ke-15. Justru Izzah berkata, Pakatan Harapan perlu menjadi parti pembangkang bermaruah dengan menawarkan tawaran baru yang lebih realistik berbanding PRU sebelum ini. Saya rasa tidak mudah untuk Pakatan Harapan menang dalam PRU akan datang dan kita kena bersedia untuk kalah 2 pusingan untuk impak lebih positif serta kembali diterima oleh rakyat. Kenapa saya mempunyai pandangan negatif mengenai keputusan PRU 15? Saya amat realistik kerana pada saya kita akan mengambil masa untuk menawarkan dengan jayanya perbezaan produk. Kerana rakyat dan saya sendiri masih trauma dengan keadaan yang berlaku semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan selama 22 bulan sebelum ini, katanya menurut laporan Sinar Premium. Izzah berkata, punca beliau tidak yakin Pakatan Harapan akan kembali berkuasa selepas PRU 15 adalah kerana dasar dan kegagalannya menunaikan manifesto PRU 14 selepas menjadi kerajaan. Bagaimanapun Izzah berkata, tempoh 22 bulan Pakatan Harapan menjadi kerajaan terlalu singkat untuk dinilai berbanding Barisan Nasional yang berkuasa selama lebih 6 dekad. Pakatan Harapan banyak belajar daripada maklum balas rakyat dan pengalaman itu jika mahu dibandingkan antara kegagalan Pakatan Harapan menunaikan manifesto semasa menjadi kerajaan selama 22 bulan dengan Barisan Nasional selama lebih 6 dekad memang jauh. Kalau dinilai jumlah manifesto berjaya dilaksanakan Barisan Nasional, mungkin dapat markah F atau gagal, katanya. Izzah turut meramalkan, selain Pakatan Harapan, parti lain khususnya UMNO turut berdepan kemungkinan hilang banyak kerusi pada PRU 15. Mungkin UMNO dan Barisan Nasional berasa yakin boleh menang, tetapi mereka kena ingat perkara itu belum pasti kerana pengundi atas pagar belum lagi mengaum sekuat mungkin. Ini kerana pilihan raya Negeri Melaka dan Johor berlangsung sebelum kita memasuki fasa peralihan endemik seperti sekarang. Apabila semua sektor ekonomi sudah dibuka sepenuhnya, sudah pasti pengundi akan keluar beramai-ramai. Saya rasa semua ahli parlimen patut berasa takut, katanya. Izzah sebelum ini mengumumkan tidak bertanding berebut 6 jawatan tertinggi parti dalam pemilihan PKR penggal 2022-2025. Sebaliknya, katanya, beliau akan menumpukan kepada usaha menarik pengundi atas pagar menjelang PRU 15. Dalam pada itu, Izzah berharap beliau diberi peluang sekali lagi oleh pucuk pimpinan parti untuk mempertahankan kerusi Parlimen Permatang Pau pada PRU 15 nanti. Bagaimanapun, saya menghormati apa juga keputusan akhir yang dibuat oleh pimpinan tertinggi PKR, katanya. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Puan Sarkashi tampil menyatakan kesediaan untuk membeli lukisan satira Parlimen Beruk dan kata jika ia dilelong Sultan Selangor. Puan berkata dia akan membeli dan akan menghadiahkannya kepada Muzium Negara untuk tetapan orang ramai. Saya sedia membeli lukisan Parlimen Beruk dan kata jika Sultan Selangor satu hari nanti mahu melelongnya. Jika lukisan itu milik saya, ia tidak akan dijual lagi. Saya akan hadiahkan kepada Muzium Negara untuk dipamerkan kepada orang awam, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Media melaporkan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan membeli karya lukisan yang memaparkan Dewan Rakyat yang dipenuhi haiwan seperti katak dan monyet. Karya itu hanya menampilkan 3 wajah manusia seakan-akan yang dipertua Dewan Rakyat dan 2 orang kaki tangan Parlimen. Portal Malaysia Kini melaporkan Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub menyifatkan penghasilan karya seni berbentuk satira perlu juga melihat kepada kesan langsung dan tidak langsung pada masa depan. Jelasnya, dia tidak menafikan hak seseorang untuk menyatakan pandangan dan berkarya, namun menegaskan sesebuah karya seni wajar mengambil kira aspek berkenaan kerana ia mungkin membawa kepada isu yang lebih besar. Tak ada salahnya untuk berekspresi dan menyampaikan mesej kepada ahli-ahli parlimen, tetapi kita juga perlu melihat kepada kesan jangka panjang. Bagaimana nanti kalau ada pengkarya yang bertindak lebih daripada itu? Misalnya mereka menyindir Raja-Raja Melayu atas nama kebebasan berpendapat dan kerana kerja seni soal Salahuddin.
Bekas Perdana Menteri Najib Razak meminta penyokong pembangkang tidak mengaitkan perbicaraan 1MDB yang dihadapinya dengan kes jurujual wanita Sam Keting yang dihukum penjara 6 tahun atas pertuduhan memandu secara melulu. Ini selepas wakil rakyat pembangkang mempersoalkan mengapa tiada ikat jamin diberikan kepada Sam sementara menunggu rayuan seperti mana dalam kes Najib. Adoi, Sam Keting dinafi ikat jamin pun salah Najib. Geng DAP Pakatan Harapan dah mula buat kerja untuk kaitkan kes Sam dengan saya. Mereka kata kenapa saya diberi ikat jamin tetapi Sam dinafikan pula, katanya dalam catatan Facebook. Najib berkata Presiden PKR Anwar Ibrahim juga pernah dibenarkan diikat jamin selepas Mahkamah Rayuan mensabitkannya atas kesalahan diwat pada Mei 2014. Kenapa pula nak pertikaikan saya pula sekiranya Anwar Ibrahim mendapat layanan yang sama? Kenapa tak kaitkan pula kes Sam dengan kes Anwar? Kenapa pula geng sebelah sana tidak salahkan Tommy yang memfailkan rayuan terhadap keputusan kali pertama untuk bebaskan Cik Sam pada tahun 2019? Katanya dalam catatan Facebook. Mahkamah Tinggi Johor Bahru memerintahkan Sam dipenjara 6 tahun dan didenda RM6,000 atas kesalahan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja basikal lajak kira-kira 5 tahun lalu. Ia sekaligus mengetepikan keputusan Mahkamah Magistrat pada 10 Oktober lalu yang mengekalkan keputusan untuk melepas dan membebaskan tertuduh daripada pertuduhan berkenaan. Keputusan itu menimbulkan pertikaian di kalangan ahli parlimen pembangkang. Antara aspek yang dikritik ialah keputusan mahkamah bahawa Sam perlu mendapatkan kebenaran daripada Mahkamah Rayuan terlebih dahulu sebelum memohon penangguhan hukuman. Beberapa wakil rakyat pembangkang berkata keputusan itu tidak adil memandangkan terdapat duluan atau presiden yang membenarkan penangguhan itu termasuk dalam kes Najib. Jika Najib Razak boleh diikat jamin dan ke mana-mana sementara menunggu rayuan, Cik Sam juga patut begitu, kata ahli parlimen Bayan Baru Sim Sizin di Facebook. Sementara itu Najib mendakwa penyokong pembangkang cuba menjadikan kes itu sebagai isu perkauman antara kaum Melayu dan Cina. Niat geng sebelah sana adalah amat jelas, nak jadikan kes ini sebagai modal politik perkauman Cina lawan Melayu serta nak kaitkan dengan saya supaya rakyat membenci saya. Ini adalah salah. Kes ini tidak patut dilihat dari segi perkauman. Kes ini adalah satu tragedi yang melibatkan seorang gadis muda serta kematian 8 anak muda. Janganlah jadikan tragedi ini sebagai modal politik perkauman dan kebencian. Grow up please. Keputusan untuk tidak memberi ikat jamin kepada Sam tiada kaitan dengan saya atau kerajaan. Tambahnya, untuk rekod pemimpin UMNO juga pernah menjadikan insiden kemalangan itu sebagai modal dalam kempen politik. Semasa kempen pilihan raya kecil Tanjung Piai pada 2019, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mempersoalkan keputusan Mahkamah Magistrat Johor Bahru melepas dan membebaskan seorang jurujual wanita daripada tuduhan memandu secara melulu hingga mengakibatkan kematian 8 remaja. Walaupun tidak menyebutkan nama, Zaid jelas merujuk kes membabitkan Sam. Sementara itu, Najib menyuarakan harapan agar kes membabitkan Sam diadili dengan sebaik mungkin. Apapun setiap individu dalam Malaysia berhak menerima pembelaan yang adil dan lengkap. Saya turut harap Cik Sam juga akan mendapat pengadilan yang seadil-adilnya, katanya. DAP dan UMNO menutup pintu kepada bekas ahli Dewan Undangan Negeri kontroversial Nur Hizam Hassan Bakti untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15 bawah logo masing-masing. Ketua DAP Melaka Damien Yeo berkata parti itu tidak mahukannya kembali kerana tindakan Nur Hizam sebelum ini masih dirasai oleh akar umbi. Akar umbi berasa dikhianati dengan tindakannya dan dia telah menimbulkan kemarahan rakyat. Nur Hizam juga seorang yang tidak berprinsip dan hanya mementingkan diri sendiri. Nur Hizam yang pernah bersama UMNO sebelum menyertai DAP pada 2006 adalah salah seorang daripada ADUN yang menyebabkan kerajaan negeri pimpinan Sulaiman Mat Ali tumbang pada Oktober lalu dan membawa kepada pilihan raya negeri. Barisan Nasional menang besar pada pilihan raya itu dengan memperoleh 21 daripada 28 kerusi. Ia berkata penerimaan semula Nur Hizam ke dalam DAP bukan langkah yang popular. PRN Melaka 2021 membuktikan dan rakyat telah menolaknya. Nur Hizam juga gagal mempertahankan kerusi Pengkalan Batu sebagai calon bebas setelah kalah kepada Kasum Nordin daripada Barisan Nasional, katanya. Nur Hizam yang kini tanpa parti mengumumkan hasratnya untuk bertanding di kerusi parlimen pada PRU15. Katanya dia bersedia menjadi ahli DAP atau UMNO sekali lagi dan mendakwa dipinang oleh beberapa parti. Ketua UMNO Melaka AB Rauf Yusof berkata partinya juga tidak mahu Nur Hizam bertanding atas tiket mereka namun boleh mempertimbangkan untuk membenarkannya menyertai semula UMNO sebagai ahli. Jika dia mahu kembali kepada UMNO tanpa syarat, maka kita boleh pertimbangkan. Namun jika syaratnya untuk dia dijadikan calon UMNO, saya tidak fikir begitu.
Datuk Seri Najib Razak mengingatkan rakan pemimpin PKR supaya tidak mereka cerita yang bukan-bukan di sepanjang Ramadan ini mengenai tarikh debat. Mantan Perdana Menteri itu berkata, kalau mengikuti cerita dari pembangkang, beliau dipersalahkan 100% walaupun yang memulakan cabar debat adalah pemimpin nombor 3 PKR iaitu Rafizi Ramli. Bulan Ramadan ini nak cerita, biar cerita penuh. Tengok tarikh ini, 1 April 2022, Rafizi cabar Najib debat. 2 April 2022, Najib sahut cabaran debat tapi ajak Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama. Kemudian 3 April 2022, hari pertama Ramadan, Anwar bersetuju debat dan 6 April 2022, Anwar kata waktu sesuai sedang diatur dengan Najib. Katanya menerusi hantaran Facebooknya. Beliau mengulas beberapa kenyataan yang dikeluarkan Anwar dan Fahmi yang menyindirnya seolah mengelakkan diri daripada berdebat dalam bulan Ramadan. Kenyataan itu memberi gambaran kepada umum bahawa Najib yang bersungguh-sungguh mencabar Anwar debat, tetapi apabila pihak lawan bersetuju, bermacam-macam helah diberikan berhubung tarikh. Menurut Najib, selepas kedua mereka menyatakan persetujuan, maka pertemuan pembantunya dan Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Isham Jalil, dengan wakil PKR diketuai Ahli Parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fazil diadakan. Selepas itu juga katanya, Isham telah memaklumkan di media sosial yang beliau ada berjumpa dengan Fahmi minggu lepas untuk berbincang berhubung debat. Dalam perjumpaan itu, kata Isham, Fahmi setuju untuk buat debat selepas Hari Raya Aidilfitri dan Fahmi juga kata minggu kedua atau ketiga lepas raya pun sesuai. Namun kata Isham, Fahmi memaklumkan kepada media dia dan PKR tidak setuju pula debat selepas Hari Raya Aidilfitri. Maka Isham jawab, apa punya pusing orang PKR ini? Bulan puasa pun nak sembang. Bulan-bulan puasa ni tak baik menipu YB. Kata Najib menceritakan kronologi pertemuan antara orangnya, Isham, dengan tim Fahmi. Menurut Najib, ketika menumpukan amal ibadah sepanjang 10 hari puasa, beliau terkejut apabila tiba-tiba geng PKR dan Anwar menuduhnya yang cabar debat pada bulan Ramadan. Padahal yang boleh cabar ialah geng dia, Rafizi, dan geng dia, Fahmi, juga yang kata masa paling sesuai debat ialah selepas Ramadan dari segi pengaturan masa, slot masa TV dan demi menghormati bulan Ramadan. Yang cabar korang, yang sahut Najib, yang bersetuju lepas puasa korang, yang tuduh kononnya Najib tak berani, korang juga. Saya langsung tak takut. Saya beri jaminan, saya akan debat Anwar berhubung isu Sapura Energy. Ini jaminan saya dan saya akan tunaikan sebab saya bukan puak manifesto, bukan kitab suci, kata Najib dengan sindiran.